Info Dental. Hai, Info Dental kita kali ni, kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilohanin daripada Klinik Pergigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama kita tak rosakkan gigi dan yang kedua kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kata apa, kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distillwater, yang mana distillwater ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distillwater dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distillwater ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
Hai, info dental kita kali ni, kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilwahanin daripada Klinik Perdigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama kita tak rosakkan gigi dan yang kedua kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kata apa, kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan nak braces lah. Info dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distilled water, yang mana distilled water ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distilled water dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distilled water ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali lagi kita dalam rancangan Purple Talk episod 16 season 1. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Ifa, host anda untuk episod kali ini. Okay. So, macam yang korang tahu, Purple Talk ni adalah perkongsian yang sangat terbaik untuk anda semua mengenai dengan pergigian ataupun banyak-banyak info yang menarik yang terkini yang korang perlu tahu. So, kenapa korang perlu tahu? Korang tengoklah video ni dulu. Okay. So, hari ni Ifa masih sama juga. Okay, tidak berseorangan, tetapi Ifa bersama dengan seorang lagi panel jemputan, iaitu salah seorang dental officer klinik pergigian Syalinda. So, nak tahu siapa dia? Orang dia sangat cantik, sangat rare, sangat pandai masak, pandai nak tahu pandai apa lagi? Okay, korang tengok iklan ni dulu. So, korang pun dah nampak sebelah saya adalah siapa. Okay, tak boleh touch sebab kita dalam Hai, so perkenalkan Dr. Anila. Yang siapa kenal tu korang memang terbaik. Siapa yang masih belum kenal tu, perkenalkan Dr. Anila, iaitu salah seorang doktor gigi ataupun dental officer klinik pergigian Syalinda. Hai Doktor, selamat petang. Doktor sihat? Hai, sihat. Okey. Okey, Fa pun okey. So, doktor tahu tak kita sebenarnya topik apa yang kita nak kupas untuk Purple Talk episod kali ni? Saya rasa saya ada idea, tapi Ifa boleh explain kepada audience. Okey, saya bagi hint lah. Saya bagi hint ke audience semua. Okey, audience semua. Topik kita hari ni tentang gigi. Okay, bukan gigi tapi mulut. So kenapa tentang pembersihan mulut lah. Okay, senang cerita. Okay, so doktor ada tak pernah selama doktor jadi doktor gigi, pernah tak ada patient yang doktor rasa dia ni tak berus gigi? Actually pernah. Ada yang dia masuk ke dalam klinik dan you nampak dia punya mulut, dia ada doubt dia pernah berus gigi tu tak ni. Nampak? Terus timbul dekat dalam persoalan, terus doktor tertimbul persoalan berus gigi ke tak. Okey, macam mana boleh timbulnya persoalan macam tu doktor? Sometimes boleh nampak je dia punya gigi dia penuh dengan gigi atau karang gigi pun ada, atau dia pun tak ada gigi langsung, atau benda-benda gigi ada banyak berlubang. Dan satu lagi, ada setengah patient dia punya bau mulut yang teruk. Okay, so especially sekarang waktu COVID, dia buka mask terus ada bau dia. Bukan ke dentist, doktor gigi dekat klinik, semua klinik gigi yang pakai mask, pakai face shield, still ada bau lagi ke doktor? Boleh bau ke macam tu? Masih boleh tembus. Wah, dahsyat betul. Itu saya no comment lah. Mungkin kalau saya pun saya tak ada persoalan, saya akan macam tak gosok gigi ke macam tu lah. So macam kadang-kadang bukan persoalan, kadang-kadang mesti ni mesti tak gosok gigi ni. Kita tak tanya dah, kita terus ni mesti tak gosok gigi ni. So itu disebabkan Ifa dah bagi hints sikit mengenai macam mana kita nak tahu orang tu jaga kebersihan gigi ke tak, kan. Okay, so itulah kita punya topik yang sebenar untuk
untuk kita kupas untuk pepetok kali ni, iaitu kepentingan alat pembersihan mulut. So alat-alat pembersihan mulut ada banyak, betul tak doktor? Betul, ada banyak. Memang ada banyak. So kami kalau nak start dari yang paling basic tu ialah brush gigi. Sebab brush gigi. Doktor ada brush gigi tak? Tunjukkan sikit. Ada orang mana tahu dia tak kenal lagi brush gigi, ataupun yang tengok ni adalah adik-adik kan. Dia main-main info mak dia. Lepas tu dia terkeluar pula pepetok. Nampak tak? So nampak adik-adik yang masih belum kenal brush gigi, ini adalah brush gigi. Sebab saya pun ada. Sebab Ifa pun ada satu, belum buka lagi. Dah buka dah. Nampak doktor punya warna biru. Saya rasa doktor punya tu adalah brush gigi elektrik, betul tak? Ya, yang ni elektronik punya. Dia charge ke ataupun pakai bateri doktor? Yang ni pakai bateri, tapi ada juga brand yang dia charge. Dia boleh dia letak dia, dia charge dia. Bila dia punya light off, dia boleh guna. Okey. Macam saya ni dia ada butang kat bawah. Macam saya ni kena cocok power bank tu macam mana doktor? Yang tu guna biasa manual lah. Okey, kalau macam berus gigi macam doktor punya tu, berus gigi elektrik, kita perlu still lagi kena gosok gigi ataupun biarkan je dia gerak sendiri? And then kita boleh tidur. Depends on type of brush gigi yang elektrik. Kerana yang macam ni dia just vibrate saja. So memang you perlu goyahkan sikit lah. Sepatutnya bila brush gigi, even brush gigi biasa, you perlu buat dia putar-putar macam ni. Tapi ada juga brush gigi elektronik yang dia putar sendiri. So yang tu dia just letakkan gigi dia macam tu. Tapi yang doktor punya ni perlu juga. Yang ni perlu. Sebab dia hanya ada getaran sahaja, betul tak doktor? Ya, betul. So getaran tu untuk apa sebenarnya doktor? Yang getaran tu ialah untuk make sure dia dapat semua cepis-cepis yang kecil punya makanan keluar daripada gigi dan gusi ke sana. So sometimes susah, especially kalau orang yang mungkin kanak-kanak yang dia tak pandai untuk brush gigi, atau juga orang yang ada getaran dengan tangan dia, susah nak pegang brush gigi, boleh guna brush gigi elektronik. Jadi lebih convenient untuk orang. Ada orang-orang tertentu boleh pakai. Saya ingat semua orang boleh pakai. Tapi sebenarnya semua orang boleh pakai. Tapi dia lebih berfungsi. Lebih berfungsi. Sebab sama je kan, kita buat apa kita nak beli yang mahal, and then sebab yang ni ada yang murah, and then kenapa kita tak nak beli benda yang murah kan? Padahal gerak sikit je berus gigi. Berus gigi anggaran berapa lama kita perlu berus gigi? Maksudnya jangka masa berapa minit kita sekurang-kurangnya untuk berus gigi ni doktor? Usually dia ambil 2 minit. Dia bukan 2 minit just letak kat dalam mulut. Dia ada dia punya step-step dia. Kerana untuk saya tunjuk lagi. Dia memang perlu buat kat luar, and then kat dalam gigi dia, and kat atas. Doktor tak nampak? Boleh letak atas sikit? Okay. Alright. So untuk brush gigi, you memang perlu buat kat luar gigi dia, kat dalam gigi dia, dan kat atas gigi dia. Dan you perlu buat gigi atas, gigi bawah. Dan you perlu buat daripada kanan sampai ke kiri. Tak ada satu gigi pun yang tinggal. Dalam buat semua step tu memang akan ambil masa macam 2 minit. Dalam 2 minit lah. So kalau termasuk dengan berus lidah sekali? Yes, termasuk dengan berus lidah juga. Saya pernah dengar doktor gigi kat sekolah saya cakap, nama je dia ni berus gigi, tapi sebenarnya kita perlu berus semua tempat. Macam lidah, pipi pun kena berus juga ke doktor? Gusi semua kena berus juga ke doktor? Kena berus juga, tapi memang akan naturally berus time you berus gigi. Tapi Amika, saya rasa dia panggil dia berus gigi kerana berus mulut. Sound pelik sikit kan? Betul berus mulut. Kan orang tahu-tahu bibir dia sekali dia beruskan. Habis mengelupas. So kegunaannya macam yang semua orang pun dah tahu, berus gigi ni adalah kegunaannya untuk memberus gigi, dan
persekitaran dalam mulut. Okey, dalam mulut bukan luar mulut. Okey. So doktor doktor boleh bagi tahu tak bila waktu yang sesuai kita perlu berus gigi ni dan berapa kali sehari? Kita perlu berus gigi at least 2 kali sehari. So 2 kali. pagi bila you bangun tidur berus gigi, kerana memang bila you bangun tidur mulut you kering dan dia tak rasa sedap kan. So you nak menyegarkan diri, nak membuang semua bakteria yang dah berkumpul dalam mulut, berus gigi pagi. And then yang penting lagi satu adalah waktu malam. Waktu malam selepas dah makan semua, dah ready nak tidur, berus gigi. Kerana bila kami orang tidur, tak ada apa-apa yang ada di dalam mulut kan. So selalu akan kering kat sana. Tak ada air liur yang akan mengalir seperti during the day lah. So lebih baik untuk berus gigi sebelum tidur, kerana tak nak apa-apa yang makanan yang masih ada duduk ke atas gigi. Kerana nanti you tidur 12 jam. Nanti you tidur 8 jam macam tu. 8 jam untuk bakteria tu makan dia punya makanan tu. 8 jam untuk bakteria tu keluarkan asid. So tak baik lah. So lebih baik dia sebersih yang mungkin untuk 8 jam tidur. Okey, kalau bakteria tu dah makan kita punya sisa makanan doktor, kenapa kita perlu bergigi? Dia padahal dia dah tolong makan kan? Tapi bakteria bila dia makan, dia akan keluarkan asid. Dan asid tu tak baik untuk gigi. Nanti dia berlubang. Oh, faham. So dia dia makan kita punya makanan yang terlebih tu, tapi dia juga merosakkan gigi. So tak nak lah tu. So macam mana kalau yang ada karang gigi tu, macam mana karang gigi tu boleh terbentuk doktor? Padahal dia dah dia gosok gigi mungkin 1 hari sekali ke, macam mana? Macam sebelum tidur tu dia lupa nak urus gigi. Okey, macam mana karang gigi tu boleh terbentuk? Okey, karang gigi actually ialah tai gigi yang dah duduk kat dalam mulut lama. So bila dia dah lama kat dalam mulut kita memang dah ada kalsium. Kalsium tu akan lekat kat serpihan makanan semua tu kat dalam mulut dan dia jadi keras. So bila dia dah jadi keras, dia dah jadi karang, dia tak boleh dikeluarkan lagi dengan berus gigi biasa. Dia perlu pergi untuk buat scaling kat klinik gigi. Okey doktor, berus gigi ni macam doktor cakap tadi, at least 2 kali sehari. So maknanya kita boleh berus banyak kali yang kita nak lah kalau kita rajin. Actually tak juga. Kerana even though dia berus gigi memang baik untuk kami orang, dia boleh menghakis gigi juga. Especially kalau you guna berus gigi yang terlalu keras atau you menggunakan force yang terlalu kuat, atau kalau you berus terlalu keram. Kerana gigi dia memang ada lapisan dia. Even tu lapisan enamel yang paling keluar tu dia lah memang paling kuat dalam badan kami orang. Dia masih boleh terhakis. So ada setengah patient dia datang, kat gusi dia macam ada lekuk. So yang tu kerana berus gigi terlalu kuat. Oh, okey. Oh, jadi sebab itulah jenis berus gigi pun memainkan peranan penting juga you all untuk penjagaan berus gigi. Untuk pengetahuan korang semua, berus gigi kita ada 3 berus gigi yang selalu ada jual kat pasaran, ada 4 ataupun 3 jenis lah. First kali adalah hard. Okey, hard iaitu keras. Korang pun mesti pernah beli punya. Tersalah beli ataupun memang korang suka pakai hard and then dia keras tau. Maksudnya keras lah, macam keras sangat keras. Sebab dia boleh rasa sendiri dia punya bulu bristle ni keras. And then yang kedua adalah medium. Medium tu dia lembut sedikit lah. Dia keras and then dia lembut sikit. Okay, dan yang ketiga adalah soft. Soft ni memang sangat digalakkan oleh dentist dekat Malaysia ni lah. Sebab dia lembut, senang nak buang sisa-sisa makanan tu. Tak payah korang nak beria sangat pun, dia dah lembut. Ibarat macam korang beli penyapu, tapi penyapu korang keras, macam mana nak sapu? Betul tak? Susah. Susah sampah tu nak pergi. Nampak dentist sendiri pun cakap susah. So macam tu juga berus gigi. So dentist kat Malaysia ni sarankan korang semua pilihlah berus gigi yang lembut, okay, soft ataupun extra soft.
untuk memudahkan plug-plug gigi kita keluar dengan cepat. Okey doktor. Boleh tak doktor bagi keburukan-keburukan jika kita tidak memberus gigi? Tak dengar je. Okey, boleh tak doktor terangkan keburukan-keburukan yang seseorang tu akan dapat jika dia tidak memberus gigi? Okey. Kalau tidak memberus gigi, keburukannya ialah dia punya plak akan banyak ke dalam mulut, which means that dia punya calculus pun akan banyak dalam mulut. Okay. Bau busuk ada, kemungkinan untuk gigi dia berlubang memang berisiko tinggi. Sangat tinggi. Dan dia juga ada risiko untuk mendapat penyakit gusi. So penyakit gusi ialah bila you punya gusi tak sihat, dia jadi regah, dia tak pegang gigi dengan betul. So gigi goyang, lepas tu dia mungkin tercabut sendiri. Dan juga ada beberapa penyakit yang memang maybe cut that one lah, saya pun tak sure. Okey. So banyaklah juga keburukan-keburukan yang kita akan dapat jika kita tak memberus gigi. Okey. So korang ini bukan tipu-tipu tau. Ini doktor gigi sendiri yang cakap dekat IFA, and untuk korang semua perlu berus gigi at least 2 kali sehari. Okey. Dia bukan sahaja karang gigi tau. Mesti korang ingat ada karang gigi je lah. Pergi sekali je lah, betul tak? No. Sebenarnya banyak masalah akan timbul, gigi berlubang, masalah gusi. Masalah gusi tu paling bahaya. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan gigi goyang. Lagi banyak masalah. So puncanya adalah berus gigi. Kena berus gigi. Okay. So seterusnya iaitu kalau ada berus gigi, takkanlah kita nak gosok berus gigi kan? Mestilah kena ada ubat gigi. So doktor, berus gigi ni sebenarnya untuk apa doktor? Tak boleh ke kita berus tanpa menggunakan ubat gigi? Okay. Ada sesetengah orang yang dia guna jari atau tuala. Kayu pun ada, kayu suci tu kan. Orang guna. Tapi untuk budak, you boleh guna kain basah. Nak suruh dia buka mulut, mana tahu contoh kalau macam kita ada atuk nenek ataupun mak ayah yang sakit, terlantar kan. So kita nak beruskan gigi, takkan kita nak biarkan mulut dia berbau kan. Nanti orang datang melawat macam mana, nanti gosap pula gigi dia. So boleh ada suggestion lain macam Dr. Anila cakap, iaitu kain basah, betul tak? Tisu ke? Okay. So kain basah ialah lebih baik kerana yang kami takut dengan tisu mungkin ceplis tu terselit. Okay, sorry. So kalau kain basah, you boleh letak dia kat atas jari, dan mungkin you boleh letak sikit ubat gigi kat atas kain basah tu. Dan you just lap gigi yang you boleh lap lah. So dia baik untuk kalau ada orang yang kami sedang jaga atau budak kecil, even kalau budak tu dia belum ada gigi lagi. So selepas dah basuh, memang ada kesan susu kat atas gusi budak kecil kan. Boleh lap tu keluar daripada mulut dia. Guna ubat gigi? Dia, dengan air saja. Untuk budak kecil, air saja. Yang tak ada gigi lah. So yang tu dia ada dua fungsi. Satu ialah untuk prevent bakteria duduk kat dalam mulut budak kecil tu. Fungsi kedua ialah untuk biasakan budak tu. Dari umur yang kecil, dia dah tahu ini ialah perkara yang biasa. So then dia boleh accept bila dia dah jadi tua sikit untuk ibu bapa untuk berus gigi dia bila dia ada gigi. So dia dari umur yang kecil dia dah tahu ini normal, dia takkan meraung tak nak berus gigi semua macam tu. So dia lebih easy lah untuk parents jaga nanti. Okay. Nampak tak korang? Berus gigi ataupun kain basah ke apa ke kan. So bukan saja walaupun orang kata nama dia berus gigi, okay, tak semestinya dia kena berus gigi je. Kita kena berus lidah semua kan. Tapi macam Dr. Anila juga cakap, walaupun tak ada gigi, perlu berus gigi. Macam baby baru lahir, tak ada gigi pun kita, itu tujuan untuk mendidik, betul? Okay, satu. Kalau macam orang yang dah tua, doktor, maksudnya dah warga tua yang tak ada gigi, so dia kena dia pakai gigi palsu, and then gigi palsu dia perlu berus macam biasa. Tapi adakah kita perlu pakai kain basah juga untuk berus dia punya dalam mulut yang tak ada gigi tu, gusi?
untuk kalau warga tua, dia boleh guna kain basah, dia boleh guna berus gigi juga. Tapi dia tak perlu gunakan ubat gigi lah asal tak ada gigi kat dalam mulut. Kerana bila ada gigi palsu pun, dia masih akan ada makanan kat dalam mulut dia. Sometimes kalau guna gam gigi palsu, dia ada kesan-kesan kat atas gusi yang tu perlu buangkan. So usually kalau you nak umur dengan air biasa saja, dia tak keluar, so you perlu guna brush juga untuk just gently keluarkan benda tu. Okay. Kalau macam jadi ubat gigi ni khas untuk yang ada gigi sajalah, betul tak? Yes. Okay. Sebab boleh terangkan tak kenapa penting ubat gigi ni semasa kita nak memboros gigi? Okay, brush ubat gigi Okay. Ubat gigi, kebanyakan ubat gigi dia memang mengandungi fluorida dalam dia punya formula lah. Fluoride tu penting untuk menjaga gigi. Dia menjaga kekerasan gigi. So, kekuatan gigi lah. So, untuk macam kanak-kanak, dia punya ubat gigi memang konten fluorida dia kurang. Kerana untuk kanak-kanak yang kami yang concern, mereka akan tertelan benda tu. Tak baiklah kalau setiap hari berus gigi 2 kali sehari, tertelan, tak baik. Tapi bila dia dah tua, dia dah old enough untuk berus gigi sendiri, dia tak tertelan tu, then dia boleh guna ubat gigi yang untuk adults. Tapi dia punya amount tu lain lah. So untuk toddler, budak 2 tahun ke bawah, dia sikit saja, betul-betul sikit saja dia letak macam dia kata smear, so dia letak sikit saja ke atas. Untuk kanak-kanak above 2 years old, dia pea size, kacang pea, macam tu sikit je. And then untuk adults, dia tengah saja. Tak perlu guna banyak-banyak, nanti habis dia punya ubat setiap bulan. So berlaku pembaziran. So korang nak ke beli berus gigi sebulan sekali? Orang boleh jimat 2-3 bulan, kenapa nak beli sebulan sekali, betul tak? So duit tu korang simpan, pergi belilah apa-apa yang korang nak daripada membazir je. Okay, so dia sama je sebenarnya. Dia korang tak banyak ke tak sikit ke, dia sama je. Dia still lagi boleh berfungsi, betul tak, dengan baik. As long as korang ikut macam yang Dr. Anila cakap, dewasa separuh dan kanak-kanak kecil saja. Ibarat macam dua benda ni kan. Boleh korang kacang pea, besar kacang pea. Okey doktor, saya nak tanya apa tadi, saya dah terlupa. Okey, saya semua orang pun tahu ubat gigi ni macam-macam brand, macam-macam jenama ada. And then ada yang saya pernah dengar ubat gigi sensitif. And then ubat gigi ni untuk apa? Okey, untuk gusi berdarah, untuk ubat gigi pemutih. So dia ada banyak sangat ubat gigi. Okey, persoalannya ialah bila seseorang tu gigi dia sensitif, bila dia pakai ubat gigi ni, bila gigi dia dah tak sensitif, dia perlu pakai lagi ke sampai ubat gigi tu habis, ataupun dia dah boleh pakai ubat gigi biasa? Okey, usually kalau dia ada problem sensitivity, dia ialah problem yang kronik. So that means dia selalu ada kat dalam mulut. So bila you guna ubat gigi sensitif, you memang perlu guna forever lah basically. Ubat gigi sensitif perlu guna. Tapi like say kalau you tak suka dia punya rasa, dia punya sensitive to face tu, apa you boleh buat ialah alternate. Bila you punya sensitivity dah kurang, you rasa dia dah kurang, you boleh alternate yang ubat gigi yang you suka untuk maybe time malam. And then ubat gigi yang you salah kan. Sekejap. So you perlu alternate. Maybe ubat gigi yang you suka you buat untuk pagi lah, time pagi. So at least ada rasa tu. And then untuk gigi time malam tu you guna ubat gigi yang sensitif. Then you terus tidur, you tak payah nak rasa sangat dengan rasa tu ya. So kalau rasa dia pelik-pelik, boleh lah macam okey rasa pelik, tidur terus. Ya. Okey. So macam ubat gigi contoh. Okey, ni contoh lain pula, ubat gigi pemutih. Okey, ubat gigi pemutih ni selalunya orang salah anggap. Orang selalu anggap ubat gigi pemutih ni bila gosok dia jadi putih. Sebenarnya saya rasa
Tak, betul tak doktor? Sebab yang saya pernah dengar lah sepanjang saya kerja di klinik gigi ni, kita perlu buat whitening dulu, okey, ataupun veneer ke whatever lah, yang rawatan untuk pemutihan gigi. Kemudian lepas dah buat daripada tu, baru kita boleh guna ubat pemutih gigi untuk kekalkan dia punya putih tu. Betul tak? Yes, betul. Memang. Kerana kalau kami buat pemutihan gigi kat klinik, kami letak essentially kami letak bleach kat atas gigi. So itu adalah bahan kimia. And dia ialah dangerous kalau you tak tahu apa benda tu, dan you main letak, memang memudaratkan kesihatan. So that's why kami hanya buat di klinik. So bila gigi tak putih, tak ada bleach tu, you nak maintain kan, then saja you guna ubat gigi yang pemutih. Ubat gigi pemutih, dia punya konten kimia tu sangat-sangat rendah. So kalau you nak jadi dia sangat putih, memang tak boleh buat kat rumah saja. You perlu buat kat klinik, and then you boleh maintain dengan ubat gigi pemutih. Okey, ni korang alert dengar betul-betul. Ni adalah info yang baru untuk saya dan juga anda semua. Ubat gigi pemutih tu gosoklah macam mana sekalipun, dia tetap tak akan putih, sebab dia akan maintainkan gigi, warna asal gigi. Contoh gigi kita warna kuning-kuning cerah, and then bila kita guna ubat pemutih tu macam tu lah, kuning cerah je sampai bila-bila. And then betul tak doktor? Boleh putih tak kalau gosok gigi lama-lama? Maksudnya kita guna sampai 1-2 tab apa doktor? Sabuk. Ni panggil apa? Satu apa? Tube lah. Tube. Astagfirullahaladzim. Okey, saya bilang balik. Okey, boleh putih tak gigi seseorang tu kalau dipakai ubat gigi pemutih dalam 3 tube, dia bersabar, dia konsisten, dia gosok, and then boleh jadi putih tak one day? Dia mungkin jadi lebih putih daripada original, tapi dia mungkin tak obvious sangat. So even though dia bertahun-tahun guna benda tu, dia akan cerah sikit. So usually kat klinik, bila buat whitening conventionally, dia punya whitening akan jadi lebih cerah macam 2-3 shade. So maybe kalau you guna ubat itu yang pemutih, dia akan ambil masa beberapa tahun, and dia satu shade saja different. So dia tak berbaloi sangat lah. Okey, faham. Okey doktor, boleh doktor terangkan tak kenapa kita perlu guna ubat gigi dan apa yang tu doktor dah beritahu. Okey, sekali doktor, boleh tak doktor terangkan keburukan ataupun kekurangan jika seseorang itu memberus gigi tanpa menggunakan ubat gigi? Okey. Dia bukan kata tak boleh guna sekejap Okey. Kalau you berus gigi dengan air saja, bukan kata tak boleh. Dia memang fungsi berus gigi adalah untuk physically remove dia punya sisa makanan. Tapi ubat gigi tu memainkan peranan untuk protect gigi selepas tu. Dia punya kandungan tu boleh prevent bakteria lekat kat atas gigi. Especially depends lah fungsi dia, ada banyak type of gigi, ubat gigi kan. So dia punya fungsi spesifik tu ada juga. Tapi main punya fungsi dia ialah protect gigi daripada bakteria lekat kat atas dia. So that's why selepas berus gigi, lebih baik you jangan kumur terlalu banyak selepas tu. Kumur sekali je, and then bagi time untuk ubat gigi berfungsi kat dalam mulut, especially dia punya fluoride untuk diresap oleh gigi. Yes, betul. Kalau ikutkan sebenarnya kita tak perlu kumur pun, betul tak doktor? Betul. Kalau boleh. Yes. Tapi saya tahu memang ada orang ada orang kan, boleh, ada orang tak boleh kat dalam mulut. Yes. Okey, so kita ada banyak lagi alat kepentingan alat pembersihan mulut yang kita nak cerita, tetapi kita akan bersambung semula selepas iklan ni. Okey. Okey, selalu sekali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey.
Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kata apa, kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi dalam, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Okay, hai doktor. Kita kembali lagi. Okay, so jangan buang masa. Kita tak nak buang masa lagi. So kita teruskan dengan kita punya alat pembersihan mulut. Okay, yang seterusnya iaitu ubat kumur. So ubat kumur ni sebenarnya doktor, saya macam was-was lah. Bukan was-was, saya keliru sikit lah. Apa sebenarnya fungsi dia ni doktor? Okay, ubat kumur actually adalah additional item untuk membersihkan mulut. Tak sebenarnya tak semestinya semua orang guna ubat kumur actually. Dia boleh diguna, tapi ada sesetengah patient yang dia memang perlukan ubat kumur. So especially kalau patient yang ada mulut kering, atau patient yang dia ada penyakit gusi, ataupun patient yang buat braces, buat treatment braces. Golongan ni yang kami usually doktor gigi akan encourage mereka untuk guna ubat kumur lah. So kalau kita pergi check up setiap bulan, and then doktor tak suruh pun kita beli ubat kumur ke, suggestkan kita untuk buat ubat kumur, so kita tak payah guna ubat kumur tu pun tak apalah. Actually tak apa. Because sepatutnya kalau gigi memang okey, tak ada masalah, boleh je maintain dengan berus gigi dan ubat gigi. Tak semestinya perlu ubat kumur. Okay, so doktor ada macam contoh ubat kumur ke doktor nak tunjukkan kepada orang-orang yang masih tak kenal? Satu kat sini. Wah, ada Oh, macam ni ubat kumur memang besar doktor, tak ada yang saiz kecil Ada yang kecil, tapi itu maybe bila kami boleh ambil kapal terbang balik, boleh guna tu. Tapi ni lebih baik untuk guna kat rumah. Duduk kat sini. Yes, jimat. So kalau macam kecil tu korang nak bawa pergi office ke, pergi tempat kerja, pak, letak dalam beg. Lepas makan kumur-kumur. Saya ingat ubat kumur tu untuk orang yang mulut berbau, and then dia nak kumur. Rupanya salah doktor. Apa? Saya ingat ubat kumur tu adalah khas untuk orang yang mulut berbau. Okey. Tak actually, kerana kalau mulut berbau tu memang ada banyak faktor mungkin mengapa dia punya mulut berbau. Ni ialah kalau you kata apa dia punya efek bila guna ubat kumur untuk cover bau mulut, dia temporary saja. Kalau dia punya source bau tu tak tiba. Kalau say you punya bau mulut je lah kerana banyak lubang dalam gigi. So kalau you guna ubat kumur, sekejap saja dia punya bau ubat kumur akan hilang, and then bau yang busuk tu akan datang balik. So dia tu bukan fungsi dia lah actually. Fungsi dia memang untuk jaga kebersihan mulut. Okay, so kalau macam orang yang macam doktor cakap masalah gusi tu, apakah kelebihan dia dengan menggunakan ubat kumur ni? Okay, untuk orang yang ada penyakit gusi, usually gusi dia akan surut atau dia renggang macam tu. Okay. So bakteria memang akan masuk ke dalam gusi dia, kat dalam celah-celah tu. Dengan ubat berus gigi,
even though dia boleh masuk sikit, dia tak boleh tembus kat dalam. Tak boleh dalam sangat, nanti sakit juga kan. Okay. So at least kalau you guna ubat kuku, dia liquid, dia boleh masuk ke dalam tu dan bersihkan. So dia lebih efektif untuk tu lah. Basmi kuman kat dalam tu. Okey, dia ubat kumur ni sebenarnya bukan sebarang ubat lah. Maksudnya walaupun korang nampak dia macam air kan doktor, tapi dia sebenarnya adalah bahan-bahan yang dia letak untuk untuk pembersihan mulut kita. Okey, so korang okey, macam orang yang mulut berbau tu kan doktor, saya ada perasan diorang macam tengok dalam TV kan, diorang nak jumpa awet, diorang spray mulut. So yang tu macam tu apa nama alatan tu doktor? That is Spray mulut, betul tak? dia like mouth freshener, breath freshener sajalah. Okay. Yang tu pun temporary juga. Dia macam perfume. Tapi untuk mulut. Tapi problem dia, perfume dia duduk kat sekejap luar. saja. So dia memang duduk kat atas kulit kan. Kat dalam mulut memang ada aideo selalu ada, kena makan semua. So dia cepat hilang benda tu. So lebih baik untuk make sure dia tak ada berbau lah langsung. Okey, faham. Okey, so korang kalau nak pergi jumpa awet, bukan perlu ada apa tu, mouth refreshener kan. Bukan perlu ada tu saja. Korang perlulah datang sekali ataupun pemeriksaan gigi setiap 6 bulan. Make sure gigi korang tu dalam keadaan bersih. Ni korang macam alah, mulut busuk tak ada masalah, boleh je guna minyak wangi mulut kan. So boleh jumpa awet dah. Memanglah takkanlah korang nak jumpa awet sekejap je, mestilah nak jumpa awet lama, nak jumpa isteri kan, nak bercakap dengan isteri ke, dengan suami ke, dengan kawan-kawan dekat tempat kerja, mestilah lama, betul tak? So bila perfume tu dah habis, macam korang pakai perfume tu dah habis, petang mesti korang macam bau masam, betul tak? Macam tu je kat mulut. Okay, sekejap je, dia sekejap sahaja. So apa yang penting kat sini ialah kenapa kita cari punca, kenapa mulut kita boleh jadi berbau. Okay, kalau gigi berlubang, doktor akan sarankan untuk buat tampalan. Okay, so seterusnya kita punya alat pembersihan mulut iaitu berus gigi interdental. Okay, itu pun okay, nasib baik doktor ada tunjuk kat korang. Okey, berus gigi ni sebenarnya ada orang ada spesifik orang ke yang perlu pakai berus gigi interdental ni? Yes, dia ada orang yang ada ruang di antara gigi dia. Mungkin dia memang semula jadi ada ruang tu, atau dia dah hilang gigi, tercabut ke apa. Atau juga untuk braces. Yang braces macam ni. Oh, warna-warni. Kalau nak bersihkan antara gigi ni memang susah kan, kerana ada wire kat sana. Boleh guna berus interdental ni. Dia lebih kecil, so dia boleh masuk ke dalam celah-celah tu. Dan kalau dalam untuk berus interdental ni, dia ada saiz dia. Dia tak nampak sangat, tapi dia selalu ada warna dia ikut saiz. So kalau saiz jarak tu kecil, guna yang kecil. Yang besar, guna yang besar. Okey, saiz ni kita lah sendiri yang kena tentukan, betul tak doktor? Kita lah sendiri. Okey, so kita yang kena terus tentukan lah saiz ni. Kalau korang nak beli dekat mana-mana, dekat klinik gigi ke, kalau dekat farmasi ke, dekat mana-mana lah yang ada jual interdental brush ni, korang pilih lah sendiri. Tak perlu pun nak tanya doktor gigi, doktor saya ni saiz apa. So korang macam boleh anggarkan je, muat tak nak masuk korang punya celah-celah gigi yang susah nak berus tu ke. Okay, so seterusnya iaitu water jet. Water jet. Okay, saya tunjuk doktor, saya ada. Betul, water jet. Water jet. Okay, water jet ni doktor, saya pernah buat TikTok pakai water jet ni, and then ramailah juga yang tengok video water jet, sebab nampaklah kat situ yang ramai berminat dengan water jet ni. So korang nampak tak water jet ni? Dia ada, okay, ni macam korang nampak lah, sini tempat isi air. Okay, ni dia punya button on dan juga bergegar pula. Saya ingat tak ada bateri. Okay, dah lama bergegar tu. Dia bergegar lah, dia keluar angin sebab dalam sepatutnya air, dia akan keluarkan air. So dia ni tak ada air, dia keluarkan angin je.
Okay, so ni nanti dia akan keluar air. Kita tak boleh tunjuk sekarang, nanti habis laptop dengan habis kamera semua kat sini. Okay. So korang kalau nak tengok video Ifa buat water jet ni tutorial, korang boleh tengok kat TikTok kita, Dental Shalinda. Okay, so doktor, water jet ni sebenarnya semua orang perlu ada ke macam mana? Actually tak perlu. Water jet disarankan untuk orang yang tak boleh guna floss biasa, benang floss. Oh, floss. Saya terlupa nak cakap tentang floss. Okay, tak apa, kita cerita ni dulu. Baru kita cerita pasal floss. Kena cerita pasal floss dulu. Okay, kita cerita pasal floss lah. Okay, floss, doktor kata water jet ni khas untuk orang yang tak boleh guna floss. Okay, floss gigi ni yang saya faham iaitu benang gigi, betul tak? Betul. Dia actually dia dalam macam ni. Okay. Jadi dia buka, dia ada dia punya benang kat dalam. Aduh, dia dah habis dah. Dia boleh nampak ke? Oh, nasib baik dia. Okay. Dah habis ni. Okay, dia benang macam ni. Okay. So, fungsi floss ialah untuk bersih kat celah-celah gigi. Kerana brush gigi, even though dia lembut apa-apa, kat celah gigi susah untuk dia masuk kan? So, you perlu ambil floss, dia punya panjang dari jari ke siku. Usually macam tu, dan you lilit ke atas dia punya jari dan bersihkan setiap celah gigi lah. So you perlu buat dari belakang sampai semua gigi lah, celah gigi. So ada setengah orang susah untuk capai gigi yang belakang. Mungkin jari dia tak steady ke, mungkin terlalu belakang, dia tak comfortable. So you boleh guna water fit. Mulut dia kecil sangat saya rasa. Ya. So dia boleh masuk dalam, you tak payah masuk dua-dua tangan kat dalam. Yang tu mungkin susah. Oh, yang ada batang tu? Ada batang tu pun boleh guna. Yang tu saya selalu pakai yang tu lah. Tapi boleh ke doktor guna benang yang sama untuk gigi yang lain? Okay, you boleh guna yang sama untuk satu session brush gigi tu. Okay, you tak boleh guna macam 1 bulan, 1 bulan. Maksudnya hari ni pakai untuk esok simpan dalam peta ais? Tak boleh. Kerana akan ada bakteria yang tak boleh nampak. Even though dia nampak bersih, tapi ada bakteria kat dalam tu. So jangan, lebih baik untuk buang. Memang fungsinya untuk buang. Mana tahu nak simpan dalam peta ais, lepas tu nanti esok rasa sejuk pula. Okay, saya faham. Okay, kalau macam macam mana saya nak cakap? Okay, floss tu kalau dia rasa floss tu kena buat bila doktor? Okay, floss tu sepatutnya buat sebelum brush gigi. So sebelum you nak brush gigi, just floss dulu, nak keluarkan apa-apa yang kat celah-celah gigi. And sebaiknya perlu floss setiap hari. Tapi advice saya bagi patient ialah at least 3 kali seminggu. Kerana saya tahu memang payah nak buat begitu. So at least 3 kali seminggu. Faham. Doktor, ada boleh doktor tunjuk tak cara? Tak boleh doktor punya tinggal sikit Okay, doktor bagi gambaran je lah macam mana teknik kita nak floss gigi tu. Okay, kalau dia ada floss yang panjang tu dari jari ke siku, then you perlu lilit ke atas jari. Okay. So 2 jari macam ni. Usually saya akan lilit kat jari ketiga ni. And then you guna 2 jari ni untuk control dia punya floss. So as you pergi dari, let's say you start dari kiri, then you move ke kanan kan. So you unwind dari sini and then you wind dari sini. So dia selalu akan yang benda panjang tu, you akan guna tempat yang berlainan lah, bukan just 1 inci yang sama. So you perlu unwind macam tu. Dia ada teknik dia lah, tapi tak boleh. Okay, faham. So kalau you tak sure sangat, you boleh pergi kepada doktor gigi mana-mana, mereka akan beritahu. Yes, especially klinik Pigian Shalinda, dia akan ajar dia. So korang, kalau doktor tu tak nak ajar, korang cakap, doktor ajarlah. Cakap ajarlah, saya tengok live Ifa dengan Dr. Anila, dia kata boleh ajarlah. Okay, confirm doktor ajar. Korang jangan risau, korang cakap sekali pun doktor akan ajar, jangan risau. Okay,
Yang tu kita tak payah cerita lagi dah. So korang kalau tak tahu boleh je datang klinik untuk pemeriksaan. And then doktor, sebelum kita akhiri kita punya Pepetok, last kita sebut pasal topik ni apa tadi, water jet. Kenapa kalau orang tu tak boleh floss, siapa yang tak boleh floss? Siapa yang tak boleh gunakan floss tu sebenarnya, doktor? Actually kalau mungkin dia ada problem dengan dia punya tangan tak steady ke, atau susah nak masukkan dua tangan kat dalam mulut untuk dapatkan gigi yang belakang tu, then boleh guna water jet ni. Contohnya macam orang yang pakai braces. Pegang saja. Kalau orang yang pakai braces pun samalah. Oh ya. Betul. Untuk sama jugalah. Patient yang pakai braces, patient yang mempunyai brace juga dia baik untuk guna ni. Kerana dia tak boleh lalukan floss tu. Mungkin untuk patient braces dia ada wire kan, untuk yang menghalang. Untuk patient brace, dia punya brace tu memang satu unit. So dia ada spacing kat bawah tu, susah nak lalu floss kan. So boleh guna water. Macam mana cara penggunaan water floss, water jet water jet ni, sama ada kita tembak daripada jauh ke, daripada 1 meter ke, ataupun kita tembak dekat-dekat betul-betul kat sini, kata. Dia memang dekat-dekat dengan gigi, and dia perlu 90 degrees kepada gigi. So dia memang dalam mulut. Kena 90 darjah tegak lah. Faham. So kalau diorang tak pakai macam orang-orang yang pakai braces ataupun yang tangan dia tak steady, so dia boleh beli ni, dan kalau dia tak beli ni, apa akan jadi, doktor? Dia akan tinggalkan floss lah kan, betul tak? Floss pun dia tak boleh buat, and then ni pun dia tak beli. So dia mungkin akan banyak karang, betul tak? Betul, dan mungkin makanan tu duduk kat dalam dia punya bracket orto tu, nanti berbau busuk atau ada lubang kat bawah tu. Dan bila pergi klinik untuk review, nanti doktor tu akan tengok kenapa kotor sangat. Nanti malulah guys, nak perempuan ke lelaki ke. Kalau lelaki kena doktor perempuan, malulah kan, betul tak? So lagi satu soalan yang terakhir. Kalau kita pakai braces and then kita guna water jet ni, water jet ni saya pernah try, sangat kuat you all, sangat kuat. So boleh tercabut tak kita punya bracket kalau saya pakai braces? Tidak, dia takkan bercabut dengan guna water jet. Especially kalau you guna dengan betul, jangan terhentak benda tu ke atas bracket, dia tak ada apa-apa efek. So terima kasih sangat. Kita banyak dapat ilmu yang baru, walaupun kita punya topik kepentingan alat pemeriksaan mulut, tapi banyak juga yang kita dapat. Ni semua sebenarnya topik ni adalah orang selalu ambil remeh, ambil mudah. Sebenarnya ni adalah basic. Kalau kita tak gunakan yang basic ni dengan sebetulnya dan tak manfaatkannya, kita mungkin akan hadapi masalah-masalah besar lah. So terima kasih Dr. Anila, perkongsian yang sangat terbaik hari ni. So kita akan berjumpa lagi di next Pepetok, di episod yang seterusnya mengenai dengan topik yang lebih menarik. Siapa tahu. So korang stay tune kita punya Pepetok, turn on notification, like, follow dan share. Kalau sebarang soalan boleh tekan nombor WhatsApp di bawah dan juga komen di bawah sahaja pun boleh, tak ada masalah. Ifah akan layan korang. So terima kasih doktor. Kita berjumpa lagi jika ada rezeki. Senyuman menawan anda bermula di Klinik Pigian Sherlinda. Bye bye. Borak apa tu? Best ke kerja klinik gigi? Of course lah best, sebab dapat berkhidmat kepada masyarakat dan dapat membantu lebih ramai lagi orang yang menghadapi masalah gigi. Walaupun penat melayani pelbagai karena pesakit, bagi saya benda tu seronok, sebab dapat jumpa dengan macam-macam orang. Ada yang peramah, ada yang pemurah, ada yang cerewet dan banyak lagi ragam sebenarnya. Dari situ saya dapat belajar
menguruskan sesuatu situasi jika ada perkara yang berlaku. Bekerja di klinik gigi bukan sahaja perlu melayan pesakit semata-mata, tetapi kami bertanggungjawab dan memainkan peranan penting untuk memberi kesedaran kepada orang di luar sana untuk menjaga gigi. Dan akhir sekali, dah namanya bekerja di klinik gigi, of course lah ada doktor gigi, betul tak? So, korang pernah dengar tak ayat ni? Jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, okay, baju kita akan berbau wangi walaupun kita tak beli pun, ataupun kita beli ataupun tak beli, kita tetap akan berbau wangi. Dan jika kita berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya dan baju kita akan berbau seperti tidak menyenangkan. Begitu juga saya, sejak dah bekerja klinik gigi ni, saya dapat berkawan dengan doktor gigi dan dapat pelajari pelbagai pengetahuan tentang gigi. Jadi minat saya lebih tertarik kepada penjagaan gigi sejak daripada hari itu. Berbanding sebelum-sebelum ni lah, saya juga akan terus bertanya kepada doktor jika saya ada masalah gigi, dan tidak lupa juga dapatkan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan.